Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina bi futuhil arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una wa yattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Atau i'tiqad sesuatu jadi dengan sendirinya, seperti ia i'tiqad rumput itu tumbuh dengan sendirinya, bukan Tuhan buat beri tumbuh. Nasihat dari kafir ia, na'udzubillah. Tetapi tiada jadi kafir orang awam yang jahil. Ia i'tiqad apilah yang menjadikan hangus dengan quwwah, dengan kuat, dengan daya yang Allah Ta'ala jadikan padanya, maka orang itu fasik, lagi bid'ah, tiada jadi kafir. Ada sekalian, syukur kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala limpah kurnia dia, pemberian daripada dia semata masih kita boleh ada atas muka bumi dia. Alhamdulillah, dapat pula kita Islam sejak lahir lagi dan dibesarkan dengan keadaan memudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah, jadikan kita boleh betul-betul membenar, mengiyakan Allah sebagai ilah. Sedar kita Allah lah menjadikan kita, menghidupkan kita, mematikan kita, memberikan segala nikmat pada kita, dan dapat kita mengiyakan di hati dan membenarkan kehidupan itu dan keimanan itu dengan mengikut hidup cara Nabi. Dengan itu melayakkan kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur diberi kita ada keinginan, kehalubaan, minat untuk terus nak mengaji, nak faham betul-betul ajaran Nabi. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita kesihatan, kelapangan masa, minat yang sentiasa berkobar-kobar dan haloba untuk terus ilmu ditimba, menjadikan matang kita mengenal siapa yang menjadikan kita. Dan boleh pula dengan itu Islam, iman kita terpelihara daripada rosak akidah akibat daripada syaitan yang durjana. Alhamdulillah, InsyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan pagi ini meneruskan bacaan daripada kitab risalah tentang riddah ini dengan Tuanku Haji Cik. Atau ia i'tiqad suatu itu jadi dengan sendirinya. Antara i'tiqad boleh menyebabkannya di kufur. Kalau di Islam boleh jadi murtad. Kalau mati dalam akidah macam ni, rosak gila. Apa dia? Dua i'tiqad sesuatu jadi dengan sendirinya. Perkataan yang memang dah jadi satu benda biasa kita sebut dalam bahasa kita, bahasa Melayu ni, semula jadi. Semula jadi. Semula jadi pula kita sebut pula dengan perkataan makna bodoh itulah. Semula jadi dengan makna jadi sendiri memang dah menyatu dah. Seolah-olah memang tak ada siapa yang menjadikan, terjadinya macam tu, sedia. Tak ada langsung sedar di hati Allah lah yang menjadikan kita, dan apa yang ada pada makhluk dan sifat yang ada pada makhluk, begitu juga kesan yang terhasil pada makhluk. Antara kita bicara semalam,
khasnya atas bicara begini, nak faham kata alam semula jadi ataupun ni semula jadi, ni hasiat semula jadi, seolah-olah tak ingat langsung ke Allah Ta'ala, tak sedar langsung ke Allah Ta'ala. Itikad macam ni, contoh dia beri seperti ia itikad rumput tumbuh dengan sendirinya. Apatah lagi kalau dia itikad macam tu, tambah pula dengan ayat bukan Tuhan buat bagi tumbuh. Oh, ni memang gila punya, nescaya jadi kafir ya. Naudzubillah. Kat kita tak adalah sampai tahap kata bukan Allah yang bagi tumbuh, bukan Allah yang bagi jadi air, bukan, tak pernah, bukan Allah yang jadikan matahari. Kita tak pernah lah macam tu, alhamdulillah, satu sudut. Tapi walau bagaimanapun masih belum sahih akidah kita, pasal kita belum isbat Allah Ta'ala. Itu istilah yang para ulama' Datuk Guru kita duk sebut. Apa dia? Menyebabkan masih lagi, atau istilahnya kita dalam grup kafir lagi ni. Pasal apa? Pasal kita belum isbat ke Allah Ta'ala. Kita belum sedar ke Allah Ta'ala. Kita belum ada idrak ke Allah Ta'ala, belum rasa ke Allah Ta'ala, belum ada apa-apa sebarang perasaan ke Allah Ta'ala. Tak pernah ada apa-apa, tak pernah ada perasaan sungguh ke Allah. Allah lah bagi hidup aku, Allah bagi mata aku, Allah yang bagi jadikan segala apa yang ada kat dunia ni untuk aku ambil nikmat dan sesuatu daripadanya. Dia bagi pula dalam bentuk makanan, pakaian, apa macam-macam. Tak sedar langsung ke Allah Ta'ala, bahkan apa yang dapat kat kita ni, inilah semula jadi. Yang tu yang selalu kita sebutlah, macam tu dah kan? Macam tu dah. Jadi tak berasa langsung. Kalau di sebah kita dapat nikmat, hazam min fadlillah, ni limpah kurnia Allah Ta'ala. Dapat je benda yang tak kena dengan syarak ni, tambah pula benda yang menyusahkan kita. Inna lillah, kita ni pada Allah, Allah lah menentu segala. Yang tak elok, patutnya kita kena tinggalkan dan semak diri kita apa kesilapan yang telah kita lakukan. Yang baik, sedar semua tu datang pada Allah Ta'ala, yang kita puji Allah Ta'ala, dan tiada dalam hati sanubari kita melainkan hanya sedar dan ingat mentauhidkan Allah Ta'ala. Ni kaedah kita yang diajar. Cuma kita kena tak terpelajar dalam bab tu. Yang biasanya jadi kat kita ni, atau khasnya istilah ulama kita sebut apa dia, orang awam, inilah dia. Apa dia? Memang siapa hujan, dah musim hujan dah, angin monsun barat daya, ni monsun timur laut. Siapa pokok ni macam ni, memang musim dia dah. Hati ni, kalau kita faham, kita semak tu, saya kata orang lain lah, semak kita lah. Tu saya ngaji kadang guru tu sebut, kata tu saya semak jauh-jauh ni hari ni pagi ni bangun tadi duk rasa macam mana, Allah yang bagi kita sedar ke duk rasa sedar lah, dah sedar lah, macam mana tak isbat pun ke Allah Ta'ala, duk daripada ni lagi masih di kafe orang itu. Cuma kita taklah kata bukan Allah yang sedar aku, kita tak macam tu, betul memang tak macam tu kan. Tak ada kita nafi Allah kan, tak ada kan. Tapi kita belum isbat Allah Ta'ala. Belum isbat tu maksudnya kita tak mengiyakan Allah lah hidupkan aku. Satu diajar sunnah Nabi kita Muhammad SAW, apa dia? Bangunnya alhamdulillah, puji dia untuk Allah. Apa dia? Dia ahyani, he's the only one that make me alive. Allah Ta'ala lives, he make me alive. Alhamdulillah, dia hidup dan dialah yang menjadikan kita hidup. Alhamdulillah. Saja kau putih sikit tu betul tak betul lah kan? Dia yang bagi jadi kita sedar tu, dengan sedarnya ni iman. Yang ni nama mukmin, muslim kan? Kalau sedar kita ni kepada makhluk, ingat tu ke makhluk Allah. Satu antara latihan yang disebut oleh ulama apa dia? Jangan berhenti zikir, jangan tinggalkan sunnah Nabi. Walaupun tengok satu sudut sunnah tu macam sunat aja,
tinggalkan pun tak adalah faham dapat dosa. Tapi dengan sebab meninggalkan amalan sunnah, meninggalkan zikir, menyebabkan kepala otak kita ni tak betul cara fikir, sehingga lupa kepada Allah Ta'ala pencipta dalam hati tak boleh hadir. Bahkan isbatkan sentiasa dalam hati ini makhluk selain daripada Allah Ta'ala, yang tu yang ghalib, yang hasil ada dalam hati kita, yang kita tak payah fikir, memang pi situ. Rosak akidah, faham tu? Kalau atas akidah rosak satu, bahasa lain apa? OKU, kurang upaya dalam bab keimanan. Maksudnya iman terlalu daif, tak ada cahaya langsung, tak ada faham langsung, tak ada hati sanubari langsung. Kasarlah sikit bab tu kan kalau sebut bahasa itu. Tapi kalau kita muhasabah diri macam mana? Kita tambah kita sedar, oh dah aku macam tu lah, buat macam mana? Bangun lah weh, takkan nak buat bodoh gitu sepanjang hidup kan? Untuk nak buat apa? Buatlah perubahan. Carilah beberapa ikhtiar macam mana supaya boleh ingat ke Tuhan. Allahu Akbar. Hadanallahu ila siratal mustaqim. Saya sebut ni pun untuk sedarkan diri saya lah. Macam mana supaya kita boleh sentiasa ingat Allah Ta'ala ni ala dawam. Sedar Allah Ta'ala ni ala dawam. Istilah Arab campur Urdu sikit, sama bahasa tu. Supaya kita boleh sedar Allah Ta'ala ni berterusan, continuously kan? Allah. Walaupun kita tak nafikan Allah Ta'ala tu daripada menjadikan apa sekeliling kita, tapi lemahnya kita ni apa? Kita tak boleh isbat dia. Tu bagi faham ayat tu sikit. Kita tak isbat dia. Tak isbat dia maksudnya belum iman kat dia, belum yakin kat dia. Bahasa yang kita sebut, bahasa light language apa dia? Belum sedar ke dia. Belum ada perasaan ke Allah Ta'ala. Tak ada apa-apa perasaan. Antara sebab tak ada perasaan apa? Pasal tak kenal Tuhan, tak faham Tuhan apa, tak faham makhluk ni apa. Makhluk memang tak boleh jadi sendiri. Allah dia memang sedia ada, dialah menjadikan semua makhluk dengan diri dia sendiri. Allah dia yang bagi jadi, dengan tanpa perlu perantaraan sebab dan musabab, dia boleh bagi jadi apa yang dia nak bagi jadi. La ilaha illallah. Jadi apa keliling kita ni melainkan tidak ada apa melainkan semua yang Allah Ta'ala bagi jadi. La ilaha illallah. Oh, patutnya tu ilmu iman kita yang pertama sekali yang kita kena hadam, yang kita mesti bukan saja hadam dengar, tapi kena mantapkan seluruh kehidupan kita hidup dengan akidah macam tu, pahaman macam tu, doktrin macam tu. Itu kot bahasa-bahasanya. Baik. Jadi kalau i'tiqad alam semula jadi apa ni bahaya. Memang jadi sendirinya, kacau. Kalau makhluk mesti betul macam tu. Allah jangan silap, bahabat ketuhanan besar. Allah macam mana pula? Allah memang ada, sedia ada. Dia bukan daripada tiada. Mustahil ada yang mengadakan Allah Ta'ala, tak masuk akal. Pasal apa? Menafikan nanti bab wahdani yang Allah Ta'ala, ahadi yang Allah Ta'ala, wahidi yang Allah Ta'ala, yang dialah huwal awwalu wal akhir. Dia sajalah yang awal, dia lah yang akhir. Yang mana huwal qadimu, dia saja zat yang qadim. Selain daripada Allah Ta'ala semuanya adalah zat baharu. Allah zatnya, diri dia memang qadim, maksudnya memang sedia ada. Makhluk bukan sedia ada, Allah yang bagi dia ada. Sekali lagi sebut, kita duk i'tiqad Allah Ta'ala macam ni, subuh sentiasa dalam hati. Inilah dia panggil sebahagian daripada uzkurullah, zakirin dan zakirat. Antara orang yang mengingati Allah dan lupa pada Allah Ta'ala ni, antaranya setiap apa tengok, sedar kita ke Allah Ta'ala, precaution kita ke Allah Ta'ala, iman kita ke Allah Ta'ala, sedar kita ke Allah Ta'ala. Hati ni tak jatuh lain melainkan hanya jatuh hati pada Allah Ta'ala. Hadanallah ila siratal mustaqim. Baik. Tetapi tiada jadi kafir orang awam yang jahil. Orang jahil mana? Yang dia i'tiqad apilah menjadikan hangus, tapi bukan diri api.
Tapi yang menjadikan boleh hangus tu apa? Bukan dengan elat yang api jadi elat, tapi dia dengan i'tiqad boleh beri bekas ni, boleh mengangus khasnya atas disebut api ni dengan kuat, dengan kekuatan, dengan apa speciality, apa ada sifat yang Allah Ta'ala bagi jadi dekat dia, dengan kekuatan yang ada pada dia, sifat yang ada pada makhluk ni lah, maka jadi sesuatu atas muka bumi ni. Dia i'tiqad macam tu. Yang ni istilahnya mengiktikadkan sesuatu berlaku dengan kuah yang Allah Ta'ala bagi jadi pada makhluk tu. Api boleh mengangus, air boleh melemas, air boleh menghilang dahaga, pakaian boleh menutup aurat. Apa seumpama tu, kaki kita boleh menyebabkan jalan, mata kita boleh nampak. Kita duk faham macam ni. Kita pun kalau faham macam tu, kita pun orang awam juga lah. Memang orang awam kita. Awam sudut mana? Dari sudut akidah yang kata apa yang ada kat kita ni, kita duk rasa kuah tu, nak berjalan pun kita kata aku ada kaki, aku berjalan, ada kuah kat aku boleh bercakap ni, ada kuah kat aku mendengar ni, ada kuah kat aku. Sedangkan kita diajar prinsip kita ni bila-bila masa pun apa akidah kita? La haula wa la quwata illa billah. Tak ada daya upaya untuk boleh buat sesuatu, dan tak ada haula ni daya untuk tinggal benda larangan Allah Ta'ala. Takkan boleh ada daya larangan tinggal larangan Allah Ta'ala, takkan ada daya upaya melaksanakan perintah Allah Ta'ala, melainkan segalanya Allah yang bagi jadi. Tak ada istilah semula jadi, tak ada apa pun makhluk yang jadi dengan semula jadi ataupun jadi dengan sendiri. Ada Allah, ada arash. Jadi Allah qadim sama dengan arash. Subhanallah. Jadi kalau dua i'tiqad api ini boleh menguat dengan hangus, dengan kekuatan yang ada pada api, maka orang tu fasik. Pasal apa fasik? Berdosa. Dia asim. Pasal apa fasik? Pasal keluar daripada taat Allah. Ngapa pula keluar daripada taat Allah? Pasal tak pergi belajar perkara yang sepatutnya dia kena belajar, dengan sebab tu rosak akidah dia, pegang ke Allah Ta'ala. Itu punca menyebabkan jadi fasik tu situ lah. Pasal apa? Pasal tak belajar, tak mengaji, i'tiqad salah. Tak kena gaya kalau bab zat makhluk tu sendiri boleh jadi kufur, silap keluar pada agama Islam. Alhamdulillah. Jahilnya pasalnya. Astagfirullah. Jadi orang i'tiqad macam ni fasik, lagi bid'ah. Jadi maksudnya dimuqtadi' dalam bab i'tiqad. Kita tak diperintahkan untuk ikut orang ahli bid'ah, orang yang mereka-reka bab akidah. Akidah kita ahli sunnah wal jamaah, apa dia? Tak akan berlaku sesuatu melainkan Allah yang bagi jadi. Cuma ada disiplin belajar dalam bab tu, yang walaupun Allah semua bagi, Allah semua yang ada pada makhluk ni Allah bagi jadi, semua peristiwa ni Allah bagi jadi. Dalam masa yang sama kena faham Allah Ta'ala yang bagi jadi. Dalam masa yang sama faham, jangan salahkan Allah Ta'ala di atas apa dia bagi jadi. Yang tu satu hal lah kan, yang tu ada further information tu bab tu. Cuma atas kita bercara nak kata mubtadi' ni, bid'ah ni, duk mereka akidah merepek ni, tak tepat macam mana yang diajar oleh syarak. Apa dia? Hanya i'tiqad kepada sabab musabab, hanya i'tiqad kepada ilmu-ilmu sains, ilmu kedoktoran, ilmu perubatan, ilmu cause and effect, tak langsung sedar kau salah. Ni bahaya belajar ilmu sabab musabab ni, sabab musabab dalam bentuk keduniaan ni. Belajar ilmu sains ni, inilah mudarat dia kalau tauhid tak merentasi sains ni. Pasal apa jadi masalah wabak ni? Coronavirus. Untuk orang ni. Pasal apa ni? Oh, ada varian baru, varian India, varian Afrika. Pasal apa ni? Mutasi. Faham macam tu lah. Doktor pakar pun kata kena penyadakan sosial. Contoh lah kan.
Contoh. Jadi tak langsung rujuk ke Allah Ta'ala, tak langsung pandang kepada atas sebab syariat, tak pandang langsung kepada apa yang dalam Al-Quran, tak pandang langsung dalam hadis Nabi, tak pandang ulama sikit pun apa ulama syarah dalam bab macam ni. Bahkan ulama semua macam ni diketepi. Siapa yang cakap lain daripada yang diperintahkan oleh pemerintah ni, yang ni lah fasik, yang ni lah tak ikut imam. Imam kata macam ni, tasarruful imam manutun alal maslahah. Oh, yang ni lah taat. Oh, macam tu. Macam tu. Tutup guru ulama-ulama kita tak boleh bicara sikit pun. Diam. Jangan cakap. Yang ni menghasut, memfitnah. Oh, macam tu. Faham ke? Yang kita duk ajar balik supaya betul akidah kita, betul perjalanan kita, supaya apa-apa pun hukum hakam daripada Allah Ta'ala itu adalah dirujuk. Dan kalau kata ada penyakit apa, nak menyelesaikan penyakit, nisbah, ikhtiar, obat, apa tu satu hal. Tapi kaedah kita yang lebih besar dari ajar ulama, apa sebab penyakit? Kalau kata kena bala virus, kenapa kena bala? Kenapa kena bala? Tak ada kena bala, melainkan dosa. Maksiat. Apa dosa maksiat? Oh, kita sebut daripada bab salam itu. Salam pun bodoh. Tak jawab salam. Nak jawab salam pun bodoh. Bab tu pun dah banyak bodoh dah. Tak pergi masjid, bodoh lagi. Tak pergi Jumaat, bodoh lagi. Jumaat pula tak cukup SOP syarak atau qaul muktamad, bodoh lagi. Bila tak boleh buat Jumaat, kenalah buat Zuhur. Pergi buat juga Jumaat, bodoh lagi. Oh, Mufi, saya sebut contoh gitu kan. Kata ulama tak pakai langsung. Nak ikut selera dia je. Kalau boleh dia nak kita ni bercakap semua ikut SOP dia. Kita mengaji, tak mengaji cara dia. Dia memang tak mengaji cara kita. Tapi kau kena sedarlah yang bila kau tak ikut, tak mengaji cara kita ni, siapa kena belajar dengan siapa? Siapa? Nisbah faham dengan hukum Allah Ta'ala ni, siapa lebih terpelajar? Macam tu lah sikit kan. Kasar lah sikit sebut bahasa macam ni. Tapi ada macam mana? Memang kita akan bercakap mengikut prosedur yang kita belajar macam ni. Guru kita ajar kita baca kitab pun macam ni. Kalau jumpa dalam sekolah tak baca ni langsung. Tak baca langsung macam kita cerita ni. Hak saya cerita ni ada orang tak pernah dengar pun. Oh, ini pasing ya. Contohlah kan. Makan ni ada omega 3. Makan ni ada DHA, bukan DNA kan, apa benda lah saya nak sebut pun macam tu kan. Yang ni ada B complex, yang ni ada khasiat ni pamoga contohnya, ada ilah pamoga pula. Yang ni kalau sebut pun kalau pun sebut ni ni madu gini, walaupun kadang-kadang sebut dari sudut benda-benda yang sebab alami Allah Ta'ala bagi jadi, tapi sedar ke Allah Ta'ala tu tak ada juga. Habatul sauda ni apa? Cengkeh. Contoh kan. Contoh lah. Nak bagi contoh kan ni. Tapi duk pegang cengkeh tu lah. Rosak juga akidah. Bukan kata pergi baik perbuatan moden aja. Pergi ke cengkeh semata-mata. Tak. Kita makan cengkeh tu. Pepak tu. Ya. La ilaha illallah. Kita pun tak boleh nak sembuhkan diri kita dan nak ada protection dalam bab tu, melainkan kena cari sabab macam tu. Sedangkan bunga cengkeh benda pun benda mati, tak hidup pun, bukan binatang, bukan tumbuhan hidup, dah bunga tanggal pada pokok dia benda mati. Tapi bila makan boleh jadi sesuatu kat kita pun yang hidup ni tak boleh buat sesuatu, takkan bunga cengkeh boleh buat sesuatu. La ilaha illallah. Tu guru kita ajar akidah macam ni. Mana ada orang ajar akidah macam ni? Mana ada? Melainkan kita dengar kuliah, ni pun kuliah macam ni pun bukan ada orang nak ajar dah pun. Bukan saja ada orang nak ajar, belajar pun dah. Macam tu. Itu yang sehari-hari hidup ni macam mana? Memang tak pernah jadi terpelajar macam mana orang beriman ahli tauhid. Dia hidup sedar-sedar keluar lah. Sedar bangun je, celik je biji mata ni macam mana? Sedar je kepala otak ni.
berfungsi je otak ni, berfikir ni. Ulama kita ambil pada hadis Nabi, ambil pada Quran, ajar kita jadi liqam yaqilun ni, jadi ulul albab ni apa? La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Bangun ni nak bersihkan diri je, tengok je ayat macam mana. Alhamdulillah allazi ja'alal ma'a tahuran. Allah yang jadikan air ni suci, menyucikan. Dengan tu aku boleh bersuci. Ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ajak kita akidah tu, sedar kita tu ke Allah Taala. Tapi bila kita ajar macam tu lah ni macam mana? Tambah nak ajar balik pada akidah Islam, pada praktikal Islam. Kita dia kata sebagai orang yang melanggar dasar-dasar pemerintah. Itulah kot. Sikit bahasa-bahasa gitu. Faham lah elok-elok saya sebut apa ni. Satu sebut akhir zaman ni kita pegang agama macam ni. Dia memang pegang, memang genggam bara api. Macam tu. Kalau kuliah kita bagi sepanjang-panjang yang telah kita sebut sejam ni, dia bukan dengar kita duk cerita apa yang memang dalam kitab, apa yang menjadi kafir, apa jadi fasik, apa jadi mubtadi', apa yang menyebabkan keluar dari Islam. Dia bukan dengar tu. Kata, ni menghasut lah ni. Dia dengar lagi panjang-panjang tu, kafirkan orang je ustaz ni. Dia dengar hak tu lah, dia dengar hak tu. Dia bukan dengar apa yang kau nak jadi apa. Dia bukan dengar hak tu. Ni mata lalat. Dia nampak abu kita mata lalat juga. Hak mana mata lalat? Kita nampak yang ni tak tepat dengan syarak. Kita mata lalat macam tu. Dia mata lalat juga. Dia mata lalat ikut kayu ukur dia. Apa dia? Yang ni tak ikut apa-apa kata kami. Macam tu. Dia mata lalat di sudut tu. Kita pun mata lalat sebut, yang ni iblis ni syaitan ni nafsu ni. Yang ni terkeluar daripada perintah Allah Ta'ala ni. Yang ni tak ada etikad Allah Ta'ala ni, lupa dengan Allah Ta'ala ni. Kita boleh nampak lalat tu, setan tu, iblis tu. Pasal kayu ukur dia lain, parameter dia lain, akidah dia lain. Satu kita belajar macam ni pasal nak betulkan akidah, nak betulkan pegangan hati kita, kita punya hati sanubari kita. Kita belajar pun nak baikkan hati, nak baikkan etikad. Orang yang macam kita sebut di sebaliknya, dia bukan kira baikkan etikad, dia nak baikkan perut, nak baikkan pangkat, nak baikkan apa selera nafsu dia, ikut kehendak dia, bukan ikut kehendak Allah Ta'ala. Bahkan apa jawatan ni ada dia pun bukan junjung perintah Allah Ta'ala. Tengoklah kalau tak percaya betul-betul, memang kau buat tu ikut perintah Allah Ta'ala. Bahasa kasar gitu lah. Untuk saya punya pesen, untuk guru saya ngaji pun dulu, dia sebut apa? Apa kira kalau ada orang nak mari apa-apa, mari, tak apa, sembang. Tapi kalau nak sebut apa-apa, aku jawab soalan aku dulu. Jawab soalan aku dulu. Nak apa-apa pun, jawab soalan dulu. Dan dia punya kayu ukur lain, dia punya spek mata dia lain. Tentulah lain dia punya nilaian, betul? Kalau JKR tengok bangunan kita macam ni, spek dia cukup tak? Dia punya spek. Kita kalau tengok, kemas ni. JKR dia bukan tengok kemas tu, dia tengok mata lalat. Yang ni tak cukup spek. Yang ni wiring, pipe putih tak boleh. Dia kena pack oranye tu, baru cukup ni, pack wayar. Yang ni, yang ni tak cukup. Pasal apa? Tangga keselamatan tak cukup. Yang ni 1, 2 tak cukup. Keluasan tak macam ni. Ni sempit sangat, patutnya lebar lagi. Dia bukan tengok cara kita tengok. Lain. Jadi kita masuk sekolah kebangsaan, macam mana? Kalau kita masuk, kita tak campur lelaki, campur lelaki perempuan. Tak asing lagi perempuan pula. Orang Melayu boleh pakai blouse lagi. Ada lagi orang Melayu pakai blouse. Ada lagi orang Melayu tak bertudung. Ada lagi orang Melayu pakai tudung singkat. Ada lagi yang tak tutup aurat. Bengap je. Kita tengok macam tu. Dia tak tengok macam tu. Pada dia, ada perhimpunan. Cikgu lelaki perempuan. Cikgu pun, lain. Pakai cap ada. Pakai songkok salah, pakai kopiah salah, pakai sukuban salah. Dia tak pakai tie, ni salah ni. Tak ada tali kasut. Kasut tak kiwi, contohlah.
Pakai kasut hitam, pakai kasut putih. Oh ni salah, ni salah. Salah dia macam tu. Salah dia, spek dia lain. Spek dia lain. Ni khasnya kita belajar ni akidah, spek dia lain. Dia tak nampak mana fasik, mana bid'ah, mana kufur, mengikut spesifikasi syarak ni. Syarak ni. Allah. Yang ni yang ilmu yang paling nipis yang sampai berjaya, istilahnya syaitan tu, mata apa spek tu, spek syaitan dah. Spek tu spek iblis lah. Pada dia tengok semua betul, apa yang ada pada dia semua elok. Tengok ustaz-ustaz, tutup guru ajar ni semua setan. Pada dia tu, pada dia setan besar. Kacau sikit bahasa-bahasa gitu kan. Allah. Pasal kita duk bercara tahu mana ni, kita nak bercara macam mana nak bagi faham, nak balik rujuk pada Allah Ta'ala. Memang kalau ikut general knowledge ada, bukan tak ada. Tu yang nak kata tak adalah kita menafikan. Orang awam pun kalau sebut bahasanya taklah menafikan Allah Ta'ala, tapi hanya ada beberapa orang saja, jangan tak tahu, dengar elok-elok ayat tu, yang betul-betul mengisbatkan Allah Ta'ala. Ya. Kita memang hidup, kita tak kata makanan bagi hidup, tak sebut pun makanan bagi hidup kita, betul kan? Kita tak sebut pun oksigen bagi hidup kita, betul tak? Tapi hati kita tak mengisbatkan Allah lah hidupkan aku. Boleh faham? Allah lah hidupkan aku tu, itu baru iman. Kalau takkan hidup ceria macam ni je, belum iman lagi, belum iman. Walaupun pakai sorban, walaupun sembahyang duha, walaupun sembahyang subuh, belum iman lagi. Maksud apa? Tak isbat dengan Allah Ta'ala tu. Bahkan kita belajar tauhid dalam la ilaha illallah apa? Kena nafi betul, isbat betul. Nak isbat dengan Allah Ta'ala, nak nafi apa? Makhluk. Apa dia? La haula wala quwata. Makhluk. La maujuda illallah. Makhluk asal tak wujud. Ni ada. Allah yang bagi ada kita semua ni. Makhluk takkan ada, melainkan Allah bagi ada. Makhluk takkan ada, melainkan Allah yang bagi ada. Isbat Allah yang bagi ada kita. Allah bagi jadi siang, Allah bagi jadi malam, Allah bagi jadi manusia, Allah bagi jadi jin, Allah bagi jadi pokok, Allah bagi jadi haiwan. Manfaat Allah menjadikan manfaat, Allah bagi jadi mudarat. La ilaha illallah. Isbat kat dia tu, baru iman. Kalau takat celik mata gini, siang dah, cerah dah. Nak ada apa begini? Putih canai kedai tu buka kot. Contoh lah kan. Jadi ingat makan minum je. Tak isbat pun tak lah. Tengok kedai tu berhasil buka, beratur tengok sikit orang. Alhamdulillah orang tak ramai ni. La ilaha illallah. Boleh beli barang, boleh beli rezeki. Hajatnya nak makan tu canai, kedai tu buka. Contoh kan. Ada rezeki nanti insya-Allah. Elok-elok nak bayar, itu orang lain bayar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Orang lain tolong bayar untuk kita, padahal kita yang beli. La ilaha illallah. Macam mana nak balik hidup secara isbat dengan Allah Ta'ala? Saja lajak ke sana sikit pasal kita sebut, pasal kita contoh dia beri ni, api hangus. Memang contoh-contoh dalam kitab ni lah. Api aja ke? Tak, semua. Our entire life macam ni. Hatta batang tubuh kita, diri kita ni, apa yang ada kat kita ni. Oh, la ilaha illallah. Aku sihat macam mana? Allah yang sihat aku. Aku afiat ni apa? Allah afiat aku. Melihat ni apa? Allah yang bagi nampak mata aku. Oh, semua kat dia. Boleh bergerak, boleh taat ni apa? La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Okey. Mudah-mudahan boleh faham tu. Jadi kalau kita perhati dengan apa yang kita dah bicara semalam, mengiktikadkan makhluk ni boleh beri bekas dengan zat dia, kufur. Mengiktikadkan makhluk ni beri bekas dengan elat dia. Elat tu ada makhluk jadi macam ni, ada makhluk ni jadi macam ni, ada makan, ada kenyang. Dia hanya tengok irtibat adi tu, adiyah, pertambatan adi. Ada matahari, ada cahaya, ada matahari, ada panas. Hanya berpegang kepada apa yang tengok dengan mata kasar, tak sedar di sebalik yang Allah lah yang mentadbir alam, dia lah Rabbi dan Rabbul Alamin.
tak ada precaution, tak ada langsung kesedaran, tak ada langsung perasaan, tak ada langsung ada i'tiqad, tak ada langsung ada sedar ke Allah Ta'ala. Falafah tu akidah boleh keluar agama. Lagi antara yang disebut yang hari kita baca lah, apa dia, memberi bekas sesuatu tu bukan makhluk tu sendiri, tapi speciality orang Ta'ala bagi kat dia, daya yang ada kat dia, khasiat yang ada kat dia, nutrisi yang ada kat dia. Memang maklumat pemakanan begini-begini kita tak nafikan dari sudut kajian bahasa dan istilah, tapi atas kita bicara ni apa, nak betulkan akidah isbatkan Allah Ta'ala yang jadikan makhluk ni macam ni, sifat yang ada pada ni, atas tengok rupa makhluk, tapi yang bagi jadi Allah, apa yang ada tu laluan kod dia tu. Kataan lalu tu saya tak tahu, tuan-tuan, saya tak tahu. Kat saya, pasal saya ngaji almarhum Al-Wah Fatih tu, bahasa lalu ni pun memang saya ambil kat dia. Makhluk laluan aja, makhluk laluan. Macam mana postman laluan, postman, JNT man, DHL man, semua man tu lah kan. Dulu postman je, pasal post saja. Ni post laju pun tak apa orang lah, banyaknya JNT man saja saya sebut tu. Tu apa? Tu laluan nak sampai je, tu laluan. Nak sebut ke postman tu untuk mudah faham aja, untuk mudah faham. Yang bagi apa? Kena sedar siapa yang tolong bagi jadi ada tu. Kita apa? Matahari pun postman aja. Apa? Matahari apa? Lightning man. Buah pi tu. Tukang bagi sumber cahaya. Yang ni sumber udara. Yang ni sumber oksigen. Semua ada fungsi dia masing-masing. Jangan lupa siapa yang mengatur, siapa yang mentadbir, yang mengurus dia. Makhluk tu, hatta siapa mengurus kita. La ilaha illallah, baru muslim, baru mukmin. Baru istilahnya jaga i'tiqad, tak jadi murtad, tak jadi kafir, tak jadi mubtadi', tak jadi fasik. Macam mana tu nak boleh sentiasa continuously la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu apa, presently, continuously, saksi ni, I'm always witnessing, I'm always witnessing Allah is ilah. He give me life, He give me rezeki, He make me boleh melihat, He make me boleh mendengar. Bahasa gitu kan. He make me bunyi orang putih sikit, dia bagi aku mendengar, dia bagi melihat, dia bagi boleh aku berjalan. Sedar kena, I'm always witnessing, asyhadu tu, fi'il mudhari' tu, I'm always witnessing, continuously hidup. Yang ni lah dipanggil zakirin Allah, orang yang sentiasa zakir dengan Allah Ta'ala, sedar dengan Allah Ta'ala. Orang yang muwahhidin, mukminin, orang yang mukmin imanan kamil, orang yang iman kamil, sentiasa subuh hati dia dengan Allah Ta'ala, iman pada Allah Ta'ala. Jadi memahamkan makhluk, zat makhluk, ilat makhluk, apa nutrisi yang ada pada makhluk, apa lagi? Ada kita sebut dengan ilat maklul, salah lupa, tabiat. Tabiat satu lagi bahasa, tabiat yang ada pada makhluk. Tabiat dah, air, tabiat dia dah minum air, dah ada kencing manis, dah minum banyak gula, tabiat dah lah. Tu pun satu kan. Dia i'tiqad pada tabiat, tak pergi langsung kepada Allah yang takbir semua. Dia nampak makhluk dengan tabiat makhluk. Tu pun satu kan. Maksudnya benda-benda macam tu, yang ni yang kata kita bukan hidup dengan akidah Allah Ta'ala, kita hidup dengan tabiat, kita hidup dengan makhluk, dengan apa Allah Ta'ala speciality yang ada pada makhluk. Kita hidup dengan ada perasaan kepada makhluk, pada zat makhluk tu sendiri, dengan apa ciri yang ada pada makhluk tu, dengan kesan yang kita nampak pada makhluk tu, dengan hal yang ada pada makhluk tu, dengan kekerenaan yang ada pada makhluk tu, dengan elat yang ada pada makhluk tu. Nampak makhluk, zat makhluk, sifat makhluk, elat makhluk, nutrisi ada pada makhluk, khasiat yang ada pada makhluk,
Duk nampak makhluk, tak sedar Allah Rabbi, Allah Rabbul Alamin. Kita nak betul akidah itu. Saya duk ajar ni, nak ajar tu. Saya punya kerja pun itu saya nak ajar tu. Saya sendiri pun kena hadam lah tu. Bahkan semua kita orang Islam, bahkan semua umat Nabi Muhammad SAW kena hadam ni. Duduk orang awam macam tu, pasing, bodoh, bengam. Silap boleh jadi kufur, musyrik, mubtadi'. Nak aduh. Siapa yang nak memang bodoh Sedangkan kita nak jadi mukminan, cuma takut ginilah mengaku beriman. Siapa nak mengaku jadi kafir? Siapa nak mengaku jadi fasik? Siapa nak mengaku jadi mubtadi'? Kalau ikut kaedah kita belajar macam mana? Mengakulah mubtadi'. Ya Allah, aku banyak merepek akidah ni. Aku duk pegang kepada makhluk ni. Aku tak rasa, tak sedar pun, tak ada perasaan aku dekat engkau yang menjadikan aku dan menjadikan seluruh makhluk ni. Astaghfirullahaladzim. Sepatutnya tu kena ada kacamata kat kita, boleh menilai kat kita tu. Tak, kita malu, tak ada rasa masalah untuk kita sendiri mengaku kita bermasalah dari sisi untuk i'tiqad. Masalah kita apa? Di atas jahil kita yang bodoh, yang bengap banyak ni, apa dia? Kita tak nak langsung muhasabah diri, bahkan duk rasa aku beriman, ustaz ni saja ngada-ngada nak tuduh-tuduh orang pula fasik, mubtadi', kufur lah, apalah, macam dia seorang je beriman, orang lain semua tak betul akidah, dia seorang je betul akidah. Saya bukan ajar macam tu, saya nak ajar dengar elok, faham, reti. Saya sendiri pun muhasabah diri saya macam ni. Ya, aku ni salah, terlajak dah aku ni. Nisbah dosa maksiat mata, tangan, kaki, apa tu satu. Tu dosa zahir tu. Ni dosa batin ni. Dosa i'tiqad ni. Satu, Rasulullah kalau dia istighfar, dia apa? Memang tak ada dosa. Apa? Dan martabat Nabi SAW dia istighfar tahu mana? Dia kalau ada terlalai daripada Allah Ta'ala sikit aja pun, itulah istighfar dia. Istighfar dia bukan buat dosa. Dia memang dah kamil, tak pernah langsung hati ni terpaling kepada Allah Ta'ala. Bahkan di atas dia, iman dia sentiasa bertambah tu. Iman dia sentiasa yazid, sentiasa bertambah, sentiasa increase iman dia, tak akan decrease langsung iman Nabi-Nabi dan Rasul ni. Di atas iman dia tambah tu, makin sedar Allah Ta'ala tu, makin yakin Allah Ta'ala tu. Dia istighfar di atas apa dulu dia punya i'tiqad yang tak dapat lani punya i'tiqad yang makin sedar Allah Ta'ala. Boleh faham saya cakap apa? Saya duduk ngaji antara guru syarah istighfar Nabi-Nabi Rasulullah ni. Dia istighfar dia bukan di atas dosa maksiat, tapi di atas dia makin yakin, makin sedar, makin faham, makin asalnya ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, makin hak tu. Dia istighfar di atas yang dulu tak dapat hak macam tu, ni baru dapat hak ni ke Allah Ta'ala. Dia istighfar di atas apa hak dulu tu. Dan iman dia sentiasa increase 24 jam. Dia istighfar di atas tu. Dia atas makin tingkatnya iman dia tu, makin yakin dia Allah Ta'ala tu, dia istighfar yang dulu tak dapat i'tiqad macam tu. Boleh faham? Pasal iman dia sentiasa bertambah. Sentiasa bertambah. Kita takut bertambah, kita kalau macam ni gagah juga. Ini kita je duk rasa kita macam ni steady je. Padahal apa tak? Na'udzubillah. Itu yang kita kena mengaji tu. Bila kita mengaji, ada orang yang guider yang tunjuk kat kita macam ni baru kita faham. Kena londeh hari ni. Kalau saya lah, kawan-kawan saya pun bila mengaji sama lah bahasa dia. Ini kena londeh sungguh. Baru nampak apa yang ada kita, kena londeh habis. Habis kita londeh. Londeh apa? Londeh tengok iman kita ada terus mana, kena londeh habis. Londeh selondeh-londehnya habis. Tak ada apa aku ni. Habis tak ada langsung sedar Allah Ta'ala apa ke tak. Memang ada sembahyang apa, tapi tak ada apa. Hati ni kosong dengan Allah Ta'ala, tak ada apa langsung, tak ada perasaan langsung Allah Ta'ala. Astagfirullah. Macam mana ni? Sentiasa belajar dengan apa yang telah diajar, asuh, latih. Tanggungjawab tak boleh tinggal. Tapi nak kena latih sampai hati hidup tu. Hati hidup. Dalam dua hidup tu pun mati pula. Mati, kita perhidup lagi, refresh lagi.
Hadanallah. Yang tu yang Rasulullah isyarat kat kita, bila akidah macam ni boleh jadi rosak, apa dia? Rasulullah perintah, jaddidu imanakum. Always you must refresh, always refresh your iman. Macam mana nak refresh iman? La ilaha illallah. La ilaha illallah, faham macam mana? Kalau tak faham, Allah je kita sembah, kita tak sembah lain pada Allah Ta'ala, memang duk rasa iman kita fresh. Tapi kalau faham macam ni, Allah saja ilah, makhluk bukan ilah, dari sudut zat dia, sifat dia, perbuatan dia, atas kita bicara ni, sampai duk faham makhluk ni ada perbuatan makhluk, seolah-olah kuat yang ada pada makhluk, khasiat yang ada pada makhluk, zat makhluk tu sendiri, mana iman dia? Mana? Iman ni, fresh ni, Allah ni, dengan itulah kita faham kata Allah ni ilah, makhluk ni tak ada apa-apa pun, semua datang daripada Allah Ta'ala, itulah kita mengiktiraf dia, sepatutnya jatuh cinta pada dia, sepatutnya macam mana? Tu yang kita sembah dia tu. Pasal apa? Pasal jatuh hati sangat ke Allah Ta'ala sampai tahap kita sembah. Macam tu lah bahasa dia. Kat makhluk. Makhluk. Kita memang tak sembah makhluk. Tapi masalahnya, kat kita ni, kita jatuh hati kat makhluk. Kita memang tak sembah makhluk. Kita sembah Allah. Tapi tak jatuh hati kat Allah Ta'ala. Makhluk, atas kita faham la ilaha illallah, cara kita lah kan, apa dia? Memang tak sembah selain pada Allah Ta'ala, sembah hanya Allah Ta'ala. Tapi hati duk jatuh hati selain pada Allah Ta'ala. Ini masalah kita. Inilah masalah kita. Dengar masalah kita. Tuan-tuan, aku tak ada masalah tu, saya tak tahu. Aku tak serupa ke, saya tak tahu. Tapi saya rasa serupa ya kan. Satu standard je, apa dia? Dengar. Kita memang sembah Allah Ta'ala. Hatta saya kata ini, orang yang tak sembahyang pun, dia memang tak sembah selain pada Allah Ta'ala. Walaupun dia tak sembahyang lagi. Tapi hati dia memang jatuh hati kepada selain pada Allah Ta'ala. Itu cerita orang tak sembahyang. Kita yang duk sembahyang ni, yang duk main masjid ni, duk main surau ni, kita orang duk mengaji ni, kita orang duk berzikir ni, contohlah sebut bahasa kita kan, walaupun dalam keadaan macam tu, macam mana? Memang duk zikir orang Ta'ala, apa, selawat atas Nabi, tapi hati ni masih jatuh hati ke makhluk lagi. Jatuh hati ke makhluk lagi. Tengok, bau pun kalau bau nasi goreng, ni duk ngaji tauhid ni, bau nasi goreng tu kuat lagi. Nasi goreng sedap ni. Cari orang siap dah. Contohlah kan, ni ke Allah Ta'ala ada tak sebut Allah, cari orang siap dah. Allah, dia jadikan aku. Allah, dia bagi hidup aku. Allah, dengan sebab ingat Allah Ta'ala ni, apa dia? Tenang hati, gerun hati. Pasal dia bagi semua ni bukan beri, ada benda yang kita semua ni diberi atas jalan uji. Betul apa? Gerun kat dia, mengingat dia adalah satu benda besar, untuk kenal kat dia, sayang kat dia, kasih kat dia, cinta kat dia. Wa zakara asma rabbi fa shalla. Bila ingat Allah Ta'ala ni, tak boleh, aku kena sembahyang dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ingat Allah Ta'ala tu, sembahyang. Ingat Allah Ta'ala macam tu, solat. Solat pun dengan rasa hebat Allah Ta'ala ni. Siapa hebat? Aku makhluk, dia khalik, dia jadikan aku. Semua tak, apa yang ada pada aku ni, nak ada pada makhluk ni, tiada lain melainkan daripada dia. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira. Nak baca pun bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dia ni Ar-Rahman Ar-Rahim, dia yang Maliki Yaumiddin. Nak hidup macam tu. Bagi salam pun assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, walaupun dah keluar pada sembahyang, macam mana? Dalam, di luar sembahyang pun Allah, la ilaha, teriau-riau lagi, teriang-riang ni, macam tu apa? Duk rau-rau lagi hati tu dengan Allah Ta'ala. Soal, siapa yang macam tu? Tak ada macam ni melainkan semua orang yang arif billah, orang yang kenal Allah Ta'ala, faham betul-betul la ilaha illallah. Kita jauh lagi lah, hadanallah ila siratal mustaqim, jauh lah. Mudah dengan kita belajar ni, kita faham ni, sekurang-kurangnya ada satu benda yang kita boleh muhasabah diri kita. Salah banyak kita ni. Makin mengaji, ingat makin bagus. Rupanya makin suluh diri, rupanya kena londeh hari-hari. Sikit bahasa gitu. Saya mengaji gitu.
Nisbah kita makin faham satu hal, tapi makin faham tu menyebabkan kita rasa tak ada apa kita ni. Belajar sampai kita rasa kita tak ada apa. Kat makhluk ni bukan bergantungan kita, melainkan bergantungan hanya pada Allah. Allahus Samad. Allah ni nasta'in, Allah musta'an. Baru betul tauhid, baru tak jadi fasik, baru tak jadi mubtadi', baru tak jadi musyrik, baru tak jadi kufur, tak jadi kafir. Na'udzubillah. Baru jadi muslim, mukmin. Ya. Kita fokus itu dulu. Sebut banyak-banyak dia bukan apa, tak fokus. Betul kan? Ada soalan itu? Ya. Ngaji dah faham, dah ada ilmu, latih. Apa kaedah latih dia? Latihlah, buat apa pun macam mana nak hadirkan diri hati tu ke Allah Taala. Dia punya technical formulasi dia macam tu. Macam mana nak hadirkan hati ke Allah Taala. Apa saja buat. Katalah nak angkat jom, tolong angkat Zat benda ni. Angkat. Contohlah kan. Boleh angkat. Alhamdulillah selesai. Terima kasihlah ya. La ilaha illallah. La quwwata illa billah. Itu disebab perbuatan. Nak balik naik motor, kunci kereta. Macam bismillah. Macam bukan kita gerakkan bateri gerakkan. Alat dia bateri lah, apa-apa semua elok semua kan. Macam mana? Tu alat bateri tu kan. Tak. La ilaha illallah. Minyak ke? Tak. Alat tu peraturan laluan ni. Allah yang subhanallazi dia sakhkhara lana hadza. Dia yang mudahkan kita semua ni. Wa ma kunna lahu muqrinin. Wa ma kunna lahu mutiqin. Kami tak ada daya upaya nak bagi hidup enjin apa semua ni. Nak ada otak nak bawa jalan mana ni, pandang apa sini. Wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita semua balik ke dia. Inna lillahi Allah la ilaha illallah. Cuman tu. Macam mana nak lifestyle tu macam tu kan. Faham, latih. Dah ada ilmu, latih. Latih tu. Jadi latih tu apa? Banyak kan hadir diri ke Allah Taala. Hamba duduk PKP ni ke buat apa pun. Walaupun benda mudah yang nak baring, baring. Itu dengan baring tu sihat, segar. Macam mana? Alhamdulillah dia segarkan aku. Lalu kot tidur, lalu kot baring, lalu kot rehat. Buat kerja banyak-banyak. Baring Ustaz, lega rasa. Baring ni. Lega. Lurus balik tu kan belakang. Kau tak ada rasa bengkok lah. Rasa lega. Boleh baring rasa lega. Dia yang bagi lega aku. Dia afani min kulli da'in yu'zi ni. Bukan ada buat apa pun. Baring je jadi lega. Macam mana baring boleh lega? Allah yang legakan kita, lalu kot baring. Tambah lena sekejap, terlena. Bukan nak lena pun. Allah bagi kita lena. Hilang semua letih macam mana? Alhamdulillah, dia yang hilangkan keletihan aku, sihat balik. Alhamdulillah. Macam mana nak lifestyle ni tu? Memang kena latih hati. Betul tu. Setuju sangat ayat tu. Jadi apa latihan dia? Zikir lah. Zikir hati hadir. Itulah bahasanya. Ada lagi soal? Kategori dia kita tu lah. Orang awam yang jahil ni maksudnya orang yang memang tak belajar buat akidah ni. Rata-rata commonly belajar pun, saya sebut kasar sikit lah, memang sekolah kebangsaan je pun. Kalau sekolah agama pun belajar sekadar nak ambil peksa je, nak jawab peksa je, stam sekalipun, cemerlang stam sekalipun, boleh pergi Mesir sekalipun, sorry lah kan, pergi Mesir sekalipun, sorry lah. Tapi tak belajar khas dalam bab akidah macam ni, dapat latihan khas daripada guru yang khas, namanya orang awam, walaupun PhD. Saya silap, Wahabi lagi. Dengan saya bahasa kasar sikit lah. Wahabi, siapa? Tengoklah dia ajar apa. Konon nampak macam Islam bagus macam ni. Tapi tengok syarahan dia. Habis ke laut, ke parit. Ayat acak. Pergi tu. Kita duk ajak macam ni, dia kita ayat acak. Padahal dia ayat acak, ayat longkang. Yang parit.
nak kata apa? Jadi itulah orang awam. Jadi orang awam ni apa? Orang awam atas bicara macam ni, orang awam yang tak pernah belajar macam mana perjalanan akidah atau ahli sunnah wal jamaah, macam mana nak boleh idrak hati ni sungguh-sungguh taklah. Namanya orang awam, walaupun terpelajar dari si hukum hadis dia, tafsir dia, bawah gitu kan, bahasa Arab dia, cakap ni, Pak Arab pun angkat tangan, contohnya, tafsir Quran ingat sungguh gini-gini, fiqh dia macam ni, tapi bab tauhid duk pegang dengan makhluk, nama dia orang awam. Jahil ke? Jahil bab akidah. Jahil bab akidah. Walaupun pakar bahasa Arab, pakar bab hukum fiqh, pakar dalam bab faraid, pakar dalam bab apa? Tajwid, pakar dalam bab Quran, pakar bab qiraat, pakar usul fiqh, pakar qawaid fiqh, pakar nahwu, pakar balaghah, pakar saraf, pakar arud, pakar insya, pakar nukhat, pakar perubatan, pakar sains. Saya silap bab akidah, murtad. Na'udzubillah. Itu yang murtad. Ni, apa dia? Bab akidah taklah tahap murtad kan? Taklah tu, tapi orang awam. Pasal apa sihat ni? Hai, tengok mulut ni tak berhenti. Macam ke? Tatari tu jauh kentang. Contoh saya buat orang awam. Jadi nak keluar jadi awam tu macam mana? Formatlah cerita nak dapat tu hadan Allah. Maksud saya jawab soalan, kata nak orang awam tu macam mana? Yang tak mengaji, jadi faham tu kalau mengaji sekali pun hanya mengaji very light knowledge, tak ada apa latihan, tak ada apa buat, tak ada apa-apa, just knowledge. Dia bukan continuously asyhadu pada Allah Ta'ala. Apa? Dulu pernah mengaji bab ni, pisau tak memotong, yang memotong ni Allah yang bagi potong, bagi putus. Pisau ni alat aja, api tak mengangus, yang mengangus ni ke Allah Ta'ala. Laluan untuk angus tu api, bukan kuat yang ada pada api, bukan diri api, bukan elat api. Kalau ilmu dah ada, masih orang awam. Maksud apa? Ada ilmu, bab ilmu ada, tapi nak jadi keluar daripada orang awam ni apa? Dia dah sebati dengan hati. Baru istilah nak dapat ada apa? Orang ni ada ilmu, baru ada ilmu. Orang tu nak dapat apa? Ilmul yakin. Nak yakin itu apa? Yakin letakkan Allah, kedudukan dia sebagai ilah, makhluk pada kedudukan dia sebagai makhluk. Baru proses nak keluar daripada jadi orang awam. Jadi kita ni awam lagi lah, memang awam lagi lah. Kalau macam ni awam lagi lah. Kalau tu saya dengan guru-guru saya jumpa yang memang reti ni, dia orang bukan macam ni. Tak ada. Jauh dengan kita lah. Dia sebut tu bukan sebut dengan ilmu dia, tapi dia sebut dengan arif dia, dengan irfan dia, kenal dia, faham dia, sedar dia ke Allah Ta'ala, tu dia sebut. Saya ni sebut dengan ilmu, saya ni sebut dengan pengetahuan. Memang kita belajar, tapi saya sebut bukan dengan idrak. Ada idrak mungkin terlalu kecil lah kat saya. Satu sebut. Kalau saya pun, saya orang awam ni. Orang awam ni. Awam lagi. Tak semestinya bila ngajar ni jadi orang arif, dah jadi orang khawas. Tambah khawasul khawas. Jauh lah. Saya silap mengajar bukan kata orang reti. Apa dia? Bengong pasal ajar Wahabi. Saya tak boleh, saya mesti keluar punya ayat tu. Punya salah akidah. Dan tak pernah ada pun kita dengar dia ajar macam mana kita duk belajar ni. Tak ada. Pada dia, yang ni belajar zaman dulu, zaman falsafah Yunani apa dulu. Tak apalah belajar ni. Yang ni lah usul ngaji akidah ni senang jemaah kita. Okey. Saya jawab soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.